Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan satu kisah seram dialami oleh dua orang kawan baik. Perkara ni berlaku selepas diorang berdua mandi di sebatang sungai yang terletak di negeri Pahang. Untuk nak memudahkan penceritaan, saya akan gunakan nama samaran Amin dan juga Adi. Kisah ni memang dah lama terjadi pada tahun 2011. Pada masa tu Amin dan juga Adi masih lagi belajar di sebuah institut pengajian tinggi. Amin dan juga Adi ni walaupun diorang berkawan baik, tapi diorang berasal daripada latar belakang keluarga yang berbeza. Amin dilahirkan dan dibesarkan di Kuala Lumpur. Macam tu jugalah dengan mak ayah dia. Jadi Amin ni, dia tak pernah merasa suasana kampung. Dia tak pernah merasa hidup dekat kampung macam mana. Berbeza dengan Adi. Adi dilahirkan dan dibesarkan di kampung. Kampung Adi terletak di satu kawasan pedalaman di daerah Raub di negeri Pahang. Pada cuti semester tahun tu, Adi ada mempelawa Amin untuk balik ke kampung dia, balik bersama-sama dia ke Raub Pahang. Amin bila dengar Adi ajak dia balik kampung sama-sama, dia rasa seronok lah sebab memang dah lama dia mengidam nak rasa hidup di kampung, nak merasa suasana kampung. Jadi seolah-olah macam orang mengantuk disorongkan bantal lah pada masa tu. Amin pun terus on lah, kira memang jadilah. Dipendekkan cerita sampailah waktu cuti semester tu, Amin pun ikutlah Adi naik bas balik ke kampung, ke Raub Pahang. Bila dah sampai dekat kampung tu, Amin rasa sangat terpegun melihat suasana sekeliling di kampung tu. Suasana kampung kat situ memang sangat cantik lah, dihiasi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Ada pokok-pokok getah, ada kebun-kebun buah. Memang sangat-sangat segar lah suasana kat situ. Udara pun bersih. Suasana macam tu memang tak ada di Kuala Lumpur. Pada satu petang, Adi ajak Amin untuk mandi sungai yang terletak tak jauh daripada belakang rumah dia. Amin bila dengar Adi ajak mandi sungai macam tu, memang dia tunggu-tunggu sangat lah. Benda tu lah yang dia paling nak bila berada di kampung, nak mandi sungai. Jadi pada petang harinya, Amin pun ikutlah Adi berjalan melalui jalan-jalan denai, jalan-jalan yang ada banyak semak ni. Di kiri kanan kawasan tu nak menuju ke arah sungai tu ditumbuhi dengan pohon pisang, pokok pisang hutan. Bila dah lepas jalan yang ada banyak pokok pisang hutan tu, dia orang sampai dekat kawasan anak bukit. Kena turun anak bukit tu. Barulah jumpa sungai. Di tebing sungai ada banyak pokok keladi liar. Bila dah sampai dekat sungai tu, Amin tersenyum lebar lah sebab dia tengok air sungai bersih, jernih. Lepas tu arus sungai pun cantik, tak adalah laju sangat. Jadi dia dah tak sabar-sabar lah nak mandi pada masa tu. Pada masa tu Adi ajak Amin ni berjalan lagi. Berjalan menuju ke satu tempat. Katanya tempat tadi, mula-mula dia orang sampai tadi, dekat situ cetek, biasa budak-budak je mandi kat situ. Dia orang ni nak pergi ke tempat yang lebih dalam lah. Dia orang berdua pun berjalanlah menuju ke arah hulu sungai. Sampailah dekat satu kawasan ni. Dekat situ air nampak tenang aja dan nampak lebih dalam. Dia orang berdua pun masuklah ke dalam sungai. Pada masa tu air paras dada lah. Tak adalah dalam sangat sebenarnya. Amin memang cukup seronok lah pada masa tu. Pada masa tu dia orang berdua dah rasa puas hati dengan paras air. Paras dada ni kira macam okey lah. Kalau mandi sungai, air paras dada memang dah best lah mandi. Tapi dia orang terperasan ada benda lain yang mengganggu. Dekat situ ada banyak kayu-kayu yang besar, saiznya agak besar. Dan di kayu besar tu ada banyak sampah-sampah yang tersangkut. Ada banyak ranting kayu, daun-daun tersangkut dekat situ. Jadi macam tak selesa lah nak mandi dekat situ. Jadi dia orang berdua ambil keputusan untuk alihkan dulu sampah-sampah tu semua. Sedang dia orang bersihkan sampah tu semua, buang ranting, buang daun-daun tu semua, dia orang terjumpa 3 bangkai ayam. Satu bangkai ayam jantan, satu bangkai ayam betina dan satu lagi bangkai anak ayam. Masa tu dia orang dah rasa geli dah nak mandi dekat situ, tapi Adi ni dia ambil satu ranting kayu. Dia belik-belik bangkai-bangkai ayam tu semua. Di setiap bangkai tu, di setiap seekor bangkai tu terikat kain yang berwarna kuning di bahagian kaki. Dan bila dia orang tengok lagi, tak ada kesan tikaman ataupun kesan sembelih ke tak ada. Ketiga-tiga ekor ayam tu dalam keadaan yang tak ada luka.
Diorang berdua ni pada masa tu dah rasa pelik dah. Dah kenapa tiba-tiba 3 ekor ayam ni ada kat sini? Tapi diorang tak fikir banyak. Adi pun ambil kayu dan mula tolak. Sekor-sekor dia tolak ayam, bangkai ayam tu. Ketiga-tiga ekor bangkai ayam tu hanyut di bawah arus sungai. Dah pergi dah daripada situ. Lepas dah buang semua sampah tu, bangkai ayam tu dah buang, diorang pun mula mandi. Memang seronok lah mandi kat situ. Sedang diorang seronok mandi tu, Adi terasa seperti kaki dia terpijak sesuatu. Nak kata kayu, bukan. Dia rasa macam pelik. Jadi Adi ni dia menyelam. Dia menyelam dan dia raba lah, dia rasalah. Rasa macam kaca tapi tak tajam. Dia pun angkat. Dia angkat keluar. Bila dah angkat benda tu, Adi tengok benda tu adalah mangkuk. Adi pun tunjuklah dekat Amin apa yang dia jumpa. Mangkuk tu adalah mangkuk seramik yang mempunyai warna yang cantik. Dan di sekeliling mangkuk tu dihiasi dengan ukiran yang berbentuk daun. Amin pun tanyalah Adi, macam mana boleh ada mangkuk pula tiba-tiba kat dalam sungai ni? Lepas tu Adi pun bagi tahulah Amin, alah biasalah kalau rumah yang ada dekat tepi-tepi sungai ni, kalau ada kenduri ke apa, dia orang akan basuh pinggan, cawan, mangkuk semua dekat tepi sungai, dekat tebing sungai. Boleh jadi yang satu ni, mangkuk ni dah terlepas, dah hanyut ke sini. Adi buat keputusan untuk bawa balik mangkuk tu ke rumah. Sebab dia tengok mangkuk tu berada dalam keadaan elok lah. Dan juga cantik. Mangkuk tu tak ada cala, tak ada sumbing, tak ada retak. Dia nak bawa balik, nak buat hiasan. Bila Amin dan juga Adi dah habis mandi, diorang pun balik lah. Berjalan kaki menuju balik ke rumah Adi. Dalam perjalanan balik tu, hati Amin dah mula rasa lain. Dia rasa tak sedap hati pada masa tu. Dia rasa seolah-olah ada benda yang ekori diorang. Amin perasan ada banyak dahan-dahan pokok ni bergerak-gerak. Sedangkan pada masa tu memang tak ada angin. Dan Amin asyik terdengar je, seolah-olah ada benda berjalan dekat dalam semak. Tapi pada masa tu Amin dia tak nak fikir benda bukan-bukan. Dia fikir mungkin ada haiwan yang berjalan dalam semak tu. Pada malam harinya, dah lewat malam lah pada masa tu, Amin dan juga Adi berbaring di ruang tamu. Orang lain dah tidur pada masa tu. Diorang berdua ni duduk tengok TV lagi dekat ruang tamu. Terbaring dekat situ dua orang. Sedang seronok tengok TV tu, Amin tiba-tiba terdengar seperti ada orang berjalan di luar rumah. Di luar rumah Adi ni ada banyak daun-daun di atas tanah tu. Daun dan juga ranting kayu. Jadi bila ada orang berjalan, memang akan dengar lah. Tapi bunyi langkah orang berjalan tu sangat-sangat laju. Macam orang tu berlari di keliling rumah. Amin pun tanyalah Adi, kau dengar tak? Ada orang ke datang kat rumah kau ni malam-malam ni? Lepas tu Adi jawab. Dia jawab dengan selamba macam acuh tak acuh lah. Dia bagi tahulah tak ada apalah tu, kerbau kot. Tak kerbau pun musang, dia cakap. Bila Amin dengar Adi jawab macam tu, dia rasa macam tak puas hati. Sebab dia rasa bunyi tu bukan bunyi haiwan. Haiwan kalau berkeliaran dekat depan rumah, tak dengar bunyi macam tu. Ni bunyi macam tapak kaki orang. Jadi Amin pun bangun dan pergi menuju ke arah depan. Tapi dia tak buka lah pintu rumah. Rumah Adi ni adalah rumah kayu. Jadi di celah-celah dinding tu ada ruang yang boleh nampak dekat luar. Macam berlubang lah. Amin pada masa tu dia pergi tengok ikut lubang yang ada dekat dinding tu. Amin nampak lah apa yang ada dekat luar. Masa tu Amin nampak ada satu bayang ni yang berwarna putih, berjalan ke sana kemari di kawasan depan rumah Adi. Biasa kita tengok bayang-bayang warna hitam kan, yang ini warna putih. Warna putih dan transparent. Bila dah nampak benda macam tu, Amin ni memang berderau lah darah dia. Dia rasa takut lah pada masa tu. Dia nak panggil lah si Adi ni. Bila dia paling, dia tengok dekat Adi, Adi dah tutup mata dah. Memang dia dah tertidur pada masa tu rupanya. Amin pun tengoklah sekali lagi dekat luar melalui lubang yang sama. Bila pandang balik dekat luar tu, Amin nampak benda tu dah duduk mencangkung dekat tangga rumah. Meremang habis bulu roma Amin pada masa tu. Dan pada masa yang sama, Amin terdengar bunyi suara orang mengerang. Amin cepat-cepat toleh ke arah Adi. Pada masa tu Amin tengok Adi dah meronta-ronta, dah menggelupur pada masa tu. Rupanya suara mengerang tu suara Adi. Amin cepat-cepat pergi ke arah Adi. Amin tengok Adi ni seolah-olah macam tak boleh bernafas. Mulut ternganga dan mata terbeliak. Dah tak ada, mata hitam tu dah tak ada, dah naik ke atas. Dan mula kelihatan buih-buih keluar daripada tepi mulut Adi. Amin cepat-cepat pergi kejutkan semua orang yang ada kat dalam rumah tu.
Semua orang datang pergi tengok Adi pada masa tu. Suasana memang sangat kecoh lah dalam rumah pada malam tu. Bila semua orang dah bangun, dah ada dekat sekeliling Adi, nampaklah ayah Adi keluar daripada rumah dan terus hilang. Masa tu Amin dah boleh agak, mungkin ayah Adi ni pergi cari seseorang untuk tolong Adi. Dan memang betul, tak lama lepas tu ayah Adi pun datang balik. Datang bawa seorang orang tua ni, pakcik tua. Pakcik tu pun minta lah segelas air. Dia pun baca lah, tak tahulah dia baca apa, dia jampi ke apa kan. Lepas tu dia baca dekat air tu, dia celup tangan dia renjis dekat muka Adi. Dia buat macam tu beberapa kali. Tak lama lepas tu, lepas pakcik tu renjiskan air kat muka Adi pun berhenti meronta. Dan dia seolah-olah macam baru bangun daripada tidur. Orang dekat sekeliling Adi pada masa tu mulalah tanya Adi, termasuklah Amin. Apa yang dah jadi kat engkau ni sebenarnya? Adi masa tu dia ambil masa juga untuk bercakap. Bila dia dah tenang barulah dia bercakap. Sebenarnya tadi dia tidur dekat depan TV. Tapi bukan tidur betul, tidur macam tidur ayam lah. Sekejap celik, sekejap pejam balik macam tu. Dalam keadaan dia separuh sedar tu, dia tiba-tiba ternampak ada satu lembaga bayang berwarna putih terbang meluncur menuju ke arah dia. Dan bayang berwarna putih tu berdiri dekat depan dia. Tak lama lepas tu keluar 2 ekor makhluk yang berwarna hitam legam daripada belakang bayang yang berwarna putih tu. Dan lembaga yang berwarna hitam tu sebenarnya menyerupai mawas. Badan dia berbulu lebat dan ada mata yang berwarna merah menyala. Makhluk yang menyerupai mawas itulah yang cekik leher dia. Dan Adi cakap pada masa tu, makhluk yang cekik dia tu bercakap dengan dia. Makhluk tu sebenarnya marah dekat Adi. Marah sebab Adi dah buang jamuan yang orang sediakan untuk dia. Maknanya 3 bangkai ayam tu lah. Bangkai ayam yang ada kain berwarna kuning terikat dekat kaki. Rupanya bangkai ayam tu sengaja orang tinggalkan dekat situ untuk bagi makan lembaga yang menyerupai mawas tu. Adi pergi senang-senang aja buang. Tapi bukan sebab bangkai ayam tu je yang menyebabkan makhluk menyerupai mawas tu marah dekat Adi. Ada satu benda lagi. Katanya makhluk tu, Adi ni dah ambil barang dia bawa balik ke rumah. Dan barang tu tak lain tak bukan adalah mangkuk tu. Mangkuk seramik yang ada ukiran daun tu. Keesokan paginya, Adi bangun awal. Dia ambil mangkuk yang dia ambil dekat sungai tu. Dia pun pergi dekat sungai. Dia letak balik dekat tempat yang dia mandi tu. Daripada apa yang berlaku ni, Adi dan juga Amin dapat satu pengajaran lah. Bila pergi ke mana-mana tempat, jangan ambil apa-apa barang. Tak kira lah pergi ke sungai ke dalam hutan ke, kena lebih berhati-hati dan lebih menghormati segala jenis makhluk yang hidup di muka bumi ni. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.